Sepanjang bulan-bulan yang lalu ini sudah berkali-kali saya ungkapkan permasalahan kaum, mengingatkan kita gesaan Pendeta Za'ba, tokoh ulung Melayu, pemikir, pejuang bahasa, kemudian Syed Muhammad Naqib Al-Atas, dan juga saudara Siddiq Fadil. Juga mengingatkan tentang gesaan Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW. Dan dalam sidang parlimen baru-baru ini, perkara ini saya juga suarakan. Ada yang bertanya, apa kemunasabahan kita memberi penegasan begitu rupa terhadap permasalahan kaum seolah-olah ini penyakit orang Melayu. Ini tidak benar. Kita beri tegasan ini untuk rakyat keseluruhannya, kerana ada ciri perkauman di kalangan orang Melayu, ada juga di kalangan orang Cina atau orang India, Dayak atau Kadazan. Ini memohon agar mereka kembali menghidupkan rasa kemanusiaan dan mengangkat martabat manusia itu ke tahap walaqad karramna bani Adam. Allah angkatkan darjat dan karamah Bani Adam, manusia. Ya. Jadi jangan kita rendahkan darjat itu sehingga mengutuk ciptaan Allah yang mencipta kita dalam bentuk pelbagai kaum, budaya, penguasaan bahasa, pengalaman dan sejarah adalah kuasa dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dalam bentuk lelaki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berpuak-puak dan bersuku kaum agar kamu saling mengenal. Lita'arafu. Sesungguhnya yang paling mulia, inna akramakum, dalam kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan amat dalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat 13, dan ikut tafsir Muhammad At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Tafsir ayat ke-13 ini menyatakan dengan jelas bahawa di antara penegasan yang dibuat oleh Ibn Ashur, ayat ini menjelaskan Allah menciptakan manusia dan kepelbagaiannya dan ragamnya, warna kulitnya dan budayanya, maksud untuk kenal, mengenal. Dalam istilah Quran disebut lita'arafu, untuk lebih arif. Maknanya bukan setakat kenal, tetapi untuk memahami, ya, bahawa ini juga ciptaan Allah SWT. Tetapi yang bedakan bukan warna kulit, bukan keturunan, bukan kaum, tetapi darjat ketakwaan kepada Allah SWT. Orang itu beriman, baik, akhlak mulia, beretika, ataupun dengan sifat akal budi yang rendah dan bobrok. Itu yang mendapat penilaiannya. Jadi ini satu kegesaan kepada kemanusiaan keseluruhannya. Sebab itu ayat bermula dengan ya ayyuhan nas, peringatan kepada manusia. Jadi ada beza di antara kita yang sudah membaca, menghafal, memahami, tetapi kurang dari segi penghayatannya. Bibit perkauman itu terlalu tebal, ya. Kadang-kadang kerana faktor sejarah, kerana kita alami umpamanya kezaliman ke atas rakyat terjajah oleh penjajah.
Jadi kebencian kita terhadap orang yang menzalimi kita itu agak kuat. Dan kebetulan yang menzalimi kita itu dan menjajah kita itu orang Inggeris. Maka ada satu sikap dan sentimen begini. Yang kita benci itu bukan kaumnya, bukan warna kulitnya, adalah kerana kezaliman dan penjajahan yang dilakukan, menindas manusia, atau yang disebut dalam frasa Perancisnya harlom parlom, maknanya manusia yang menindas, memijak manusia. Jadi kita harus ingat ya, kerana kadang-kadang sentimen kita ini terjadi meluas dan membenci. Begitu juga pengalaman sejarah kita. Kalau kita lihat sejarah kebangsaan awal, baik Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ataupun Datuk Onn Jaafar umpamanya, orang-orang ini lebih membicarakan soal selamatkan kaum bangsa Melayu. Jangan orang Melayu ini menjadi terpinggir, tersisih dari arus pembangunan, jangan jadi hamba di negara sendiri, mau mencapai kemerdekaan dan mau kembalikan maruah dia sebagai bangsa, ya. Ini yang disebut Burhanuddin di atas robohan Kota Melaka ini, ya. Nak dibangunkan jiwa merdeka. Jiwa merdeka ini maknanya bukan sahaja negeri merdeka, jiwa hamba atau jiwa terjajah, ya. Jadi dalam keadaan kita sekarang, bila kita bahaskan soal menyelamatkan bangsa dan kaum, tidak ada salah, ya. Memastikan pendidikan, tahap pendidikan orang Melayu jangan terpinggir, jangan tersisih, ataupun Bumiputera, Sabah, Sarawak, Dayak dan Kadazan jangan dalam keadaan sekolah yang teruk, tidak ada kemudahan asas, nak suruh bersaing dengan sekolah-sekolah yang lebih baik. Tetapi ini boleh dilakukan dengan menambah peruntukan dan bantuan kepada yang tidak mendapat layanan dan kebaikan sebelumnya.